Saya Puteri Nur Atira binti Adnan. Nama saya Muhammad Hakim Ibrahim. Saya Nur Aisyah binti Abu Zari. Nama saya Muhammad Muhayyad bin Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Rozi. Saya Muhammad Nur Khalif bin Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal bin Osman. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, liberalisme merupakan fahaman ataupun pendirian terhadap perkara yang liberal dengan tujuan yang menginginkan kebebasan. Secara ringkasnya, liberalisme merujuk kepada kebebasan yang diingini oleh seseorang individu dari sudut pemikiran maupun perbuatan. Liberalisme mula tercetus dari negara barat dan dianggap berjaya mempengaruhi segelintir pemikiran masyarakat dari segi politik, ekonomi dan budaya sosial. Islam liberal ini tercetus sebab segelintir pihak cuba untuk mengelirukan masyarakat Islam dengan memetik dan menterjemahkan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah yang bermaksud tiada paksaan dalam urusan agama. Mereka menggunakan ayat ini untuk menyokong kenyataan freedom of speech yang bermaksud kebebasan untuk bersuara. Maka maksud sebenar ayat tersebut sudah jelas di salah tafsir orang golongan tersebut. Maksud yang cuba disampaikan ialah tiada paksaan dalam menganut agama Islam. Kenyataan ini yang menyebabkan kemunculan Islam liberal di Malaysia. Orang-orang barat akan cuba untuk membina tanggapan yang negatif terhadap Islam dengan cara membina persepsi positif terhadap golongan mereka. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahawa idea asal menjadikan Sultan sebagai ketua agama di Malaysia adalah dari barat. Bukan itu sahaja, malah kemajuan Malaysia dan karya-karya berkualiti di Malaysia juga dikaitkan dengan barat. Selain itu, memaksa masyarakat menerima budaya serta cara hidup mereka yang sememangnya bertentangan dengan Islam. Sebagai contoh, mereka mula memperkenalkan pendidikan seks di sekolah. Apabila dilihat dari sudut isu sosial masyarakat, perkara ini sangat membantu anak-anak, tetapi yang menjadi persoalannya sekarang adalah pendidikan seks yang diperkenalkan barat dikatakan bercili sekular di mana nilai moral tidak lagi menjadi keutamaan. Bukan itu sahaja, golongan-golongan liberal akan menggunakan anak-anak muda sebagai medium untuk menarik lebih ramai menyertai mereka melalui seminar, bengkel dan diskusi. Sebagai contoh, sebagai simbolik kerjasama dengan NGO Islam, Kedutaan Amerika Syarikat telah menjemput NGO Islam Malaysia untuk memberi taklimat dan mendanai aktiviti kemasyarakatan. Mereka juga telah menawarkan anak-anak muda jawatan menjadi wakil NGO antarabangsa, menyambung pengajian dan sebagainya. Seterusnya, antara ancaman Islam liberal di Malaysia ialah mereka menganut fahaman pluralisme yang bermaksud menyamakan fahaman semua agama. Ini sangat bertentangan dengan akidah Islam kerana Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Fahaman pluralisme dapat dilihat dengan adanya perayaan bersama agama lain seperti Christmas, Thaipusam, Valentine's Day dan sebagainya. Yang kedua, golongan Islam liberal juga telah melakukan ancaman dengan mendesak supaya diberikan hak kebebasan murtad kepada orang Islam. Hukum murtad sudah tentu haram dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 217 yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tada dari agamanya Islam lalu dia mati sedang tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya di dunia dan akhirat. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Murtad jelas merupakan antara dosa-dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah SWT, melainkan hanya bertaubat. Yang ketiga, antara ancaman golongan Islam liberal ialah mereka mengatakan tafsiran Al-Quran tidak mengikut peredaran masa terkini dan perlu ditafsir semula kerana menganggap tafsiran ulama terdahulu jauh ketinggalan zaman. Kenyataan ini telah diketengahkan oleh Kasim Ahmad, seorang ahli falsafah yang terkenal suatu ketika dahulu. Pandangan ini sangat jelas ingin mengajak masyarakat Islam supaya menggunakan akal semata-mata untuk mentafsir ayat Al-Quran.
berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berkata sesuatu pada ayat Al-Quran dengan menggunakan pendapatnya sendiri, maka bersiap sedilah tempatnya di dalam neraka. Auzubillah min zalik. Akhir sekali, antara ancaman ialah gaya hidup lesbian, gay, bisexual dan transgender, iaitu LGBT. Mereka semakin lantang bersuara kerana tindakan kurang keras negara kita terhadap mereka. LGBT merupakan haram dan Allah sangat membenci perbuatan sedemikian. Macam kita tahu, liberalisme ni boleh dikatakan dia ada iras-iras dengan sekular. Tapi sekular adalah pemodenan. Kalau liberal ni adalah lebih kepada keterbukaan, ataupun kita boleh panggil pandangan terbuka, macam saya cakap tadi lah, pada merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa. Okey. Kalau liberalisme, dia tidaklah tertumpu hanya kepada daripada segi agama sahaja. Dia boleh jadi dalam liberalisme daripada segi politik, sosial, agama dan ekonomi. Tapi dekat sini kita akan tertumpu pada sosial sahajalah. Di sini kita dapat lihat bahawa liberalisme ini tidaklah membawa mudarat secara total ataupun secara total. Sebab tadi kita dah cakap yang liberalisme ni dia bukan tertumpu sahaja pada agama, tapi dia boleh juga tertumpu pada masalah sosial, bukan masalah, maksudnya daripada segi sosial, ekonomi, politik dan teknologi, ataupun kita boleh tambah dengan sains lah. Okey, liberalisme membawa kita kepada kepelbagaian budaya kerana termasuk budaya sosial yang menuju kemodenan sesuai dengan arus zaman. Dunia kita sentiasa berevolusi, jadi bila kita mempelbagaikan budaya baru, budaya itu boleh sesuai dengan arus zaman dan menepati keperluan kita sebagai manusia pada waktu itu. Contoh yang sesuai dengan adat dan uruf setempat sekarang adalah hak mengundi dan hak pendidikan terhadap wanita. Macam kita tahu dulu, pada zaman dahulu ataupun sekurang-kurangnya bukan di Malaysia, di luar negara, saya boleh ambil contoh negara barat, Amerika dulu satu ketika dahulu pernah menidakkan hak wanita untuk mengundi dan hak wanita untuk mendapatkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Bila dunia berevolusi dan terus maju ke depan, kita memerlukan tenaga manusia ataupun manpower untuk meneruskan proses ekonomi. Kita memerlukan manpower, kita memerlukan supply untuk memastikan bahawa ekonomi dan dunia ni bergerak menuju kemodenan. Tapi disebabkan hak untuk wanita mengundi dan mendapatkan pendidikan dinafikan pada ketika itu, maka kita boleh katakan bahawa revolusi ketika itu sedikit lewat kerana kita kekurangan membekalkan tenaga manusia. Jadi educational rights bagi wanita yang dulu bukanlah satu norma. Iwak sekarang pun di Afghanistan kita boleh tengok bahawa ramai wanita seperti kita di Malaysia tidak mendapatkan hak untuk belajar. Kita boleh tengok sekarang yang Afghanistan hanya memberikan pendidikan profesional kepada lelaki sahaja. Di sini kita dapat lihat bahawa bila kita menidakkan hak tersebut, negara itu ataupun ekonomi di tempat itu memang akan menjadi sukar untuk bergerak dan akan melewatkan kemajuan negara tersebut. Jadi liberalisasi sosial ni tidaklah membawa, daripada sini kita dapat lihat sebagai contoh
hak pendidikan tadi, kita dapat lihat bahawa liberalisasi sosial ni tidaklah hanya membawa kepada durjana semata-mata ataupun membawa kemudaratan semata-mata. Ia seharusnya bergantung dengan konteks dan kesesuaian kepada apa yang kita boleh katakan sebagai liberalisasi. Tapi kalau kita ikut balik kepada makna asal daripada Kamus Dewan tadi, kita dapat lihat bahawa liberalisasi ini adalah keterbukaan, bukanlah membawa kepada kemudaratan semata-mata, sekiranya kita tahu nak meletakkan konteks liberal itu di mana. Menindas pilihan pihak lain yang tidak selari. Daripada awal penubuhan Malaysia hasil penjajahan British, Malaysia telah membentuk negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Asas pembinaan negara juga dapat dilihat daripada pengumpulan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 oleh Suruhanjaya Red yang menerapkan elemen dan prinsip-prinsip liberalisme. Walaupun tarifan liberal tidak dipraktikkan 100% seperti negara barat, amalan liberalisme dalam perlembagaan berjalan seiring dan diterapkan dengan elemen agama Islam dan nilai-nilai tempatan. Ini dilakukan supaya terdapat elemen kawalan supaya tidak mendedahkan negara Malaysia daripada menjadi negara sekular dan ekstremis liberal. Dalam ucapan deklarasi kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman pernah menyebut bahawa negara ini akan kekal sebagai sebuah negara demokratik yang berteraskan prinsip kebebasan dan keadilan. Ucapan tersiratnya menyatakan bahawa sistem pemerintahan Tanah Melayu selepas kemerdekaan adalah berlandaskan falsafah liberalisme seperti mana yang telah digariskan oleh Suruhanjaya Red, namun telah disalah anggap oleh masyarakat. Pada tahun 1956, sebelum pembentukan Malaysia berlaku, Suruhanjaya ini terlebih dahulu telah meminta beberapa buah pertubuhan dan individu untuk mengemukakan memorandum dan sebanyak 131 buah memorandum telah diterima. Antara isu yang dibincangkan adalah mengenai pembentukan sebuah kerajaan demokrasi berparlimen, kedudukan Raja-Raja Melayu, pemilihan seorang ketua negara dalam kalangan 9 orang Raja-Raja Melayu, kerakyatan dan kedudukan istimewa kaum Melayu dan kaum-kaum lain. Ini dilakukan supaya suara dan kemahuan rakyat diambil kira bagi menjadikan undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan adalah serasi dan menepati kehendak keadaan dan ciri-ciri utama masyarakat negara berkenaan. Antara lain, kontrak sosial walaupun tidak ditulis secara langsung mengenai persetujuan antara kaum Melayu dan kaum bukan Melayu dalam isu pengiktirafan hak Melayu dan pemberian kerakyatan, namun Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan perkara 153 yang merujuk kepada hak istimewa Melayu dan Bumiputera dan perkara 14 hingga perkara 22 yang menyebut jenis dan syarat-syarat kewarganegaraan. Tindakan Suruhanjaya tersebut yang meminta badan dan individu tertentu dari Tanah Melayu mengemukakan permintaan mereka sebelum dipertimbangkan untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan adalah demi kebaikan dan menjamin hak generasi yang akan datang. Menjelang kemerdekaan, kerencaman berjaya dikenapasi melalui kontrak sosial antara kaum asal dan kaum bukan asal. Persetujuan lisan ini kemudiannya diinstitusikan dalam perlembagaan yang bertujuan untuk kebaikan kedua-dua belah pihak. Prinsip liberalisme juga memberi kebebasan kepada individu untuk mengemukakan pandangan berdasarkan kehendak dan kepuasan maksimum mereka, dan campur tangan kerajaan akan menyebabkan tahap kebebasan yang diinginkan akan terjejas. Ini kerana setiap individu bersifat kepentingan sendiri dan mereka tahu apakah kepentingan dan kemahuan yang mereka inginkan. Kesan yang ketiga, Islam liberal dari segi aspek sosial adalah Islam liberal ini membagikan isu-isu wanita di mana mereka memperjuangkan hak-hak kebebasan wanita, di mana wanita bebas untuk menentukan kehidupannya sendiri. Memang tidak menafikan tuntutan untuk mendapatkan hak-hak asasi bagi wanita merupakan satu perkara yang harus disokong dan perlu diambil perhatian oleh semua pihak. Namun, jika ia dilakukan tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, pergerakan ini pastinya akan meruntuhkan seluruh masyarakat Islam di Malaysia. Fahaman mereka dalam menentukan sebuah kehidupan, wanita tidak memerlukan kehidupan yang berkeluarga. Fahaman ini menentang terhadap tanggapan masyarakat tentang wanita, iaitu berfungsi untuk melahirkan anak, dan mereka menganggap ini adalah penghinaan terhadap wanita. Namun sebenarnya fungsi dan tujuan sebuah perkahwinan menurut ajaran Islam sebenar adalah untuk melahirkan zurat yang halal, beriman dan berakhlak untuk perkembangan generasi baru
yang beriman agar dapat menegakkan syariat-syariat Islam. Hal ini memberikan impak kepada masyarakat hari ini, terutamanya wanita, melalui pemahaman mereka yang merasakan kehidupan yang berkeluarga ini tidak lagi penting di sisi mereka. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa perkahwinan dalam Islam bukanlah hanya untuk berfungsi sebagai memenuhi kehendak biologi semata-mata, ianya juga untuk kebaikan, kesihatan dan kebaikan sosial. Peranan agensi agama kebangsaan dan negeri. Di peringkat kebangsaan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM terlibat secara terus dalam menangani gerakan liberalisme. Antara objektif JAKIM seperti memastikan ajaran Islam tersebar luas kepada seluruh masyarakat. Ini boleh dilaksanakan dengan beberapa penglibatan bahagian seperti bahagian dakwah, bahagian penyelarasan penguasaan dan pendakwaan syariah dan bahagian pendidikan. Dengan sokongan daripada cawangan penyelarasan penguasaan, cawangan penyelarasan pendakwaan serta unit pentadbiran dan khidmat sokongan. Dalam konteks Malaysia, penubuhan beberapa badan merupakan manifestasi kesungguhan kerajaan untuk menangani isu ini. Antara penubuhan, Yayasan Dakwah Islam Malaysia (YADIM), Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dan banyak lagi. Badan-badan ini perlu memainkan peranan yang lebih aktif bagi menangani isu keruntuhan moral di Malaysia. Di peringkat negeri pula, Majlis Agama Islam Negeri memainkan peranan secara terus dengan membantu Sultan iaitu Ketua Agama Islam Negeri bagi meningkatkan syiar Islam dengan mengemaskini pentadbiran pusat kepahaman akidah agar segala aktiviti dan program yang dibuat lebih tersusun dan berjaya mencapai objektif penubuhannya. Dalam pengoperasian yang sistematik, ianya akan membantu memulihkan keyakinan golongan yang tersasar jauh daripada landasan agama Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, yang berlandaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun adalah tidak wajar hanya agensi dan badan agama sahaja yang dibebankan untuk menangani isu ini. Badan-badan lain di bawah Persekutuan dan Negeri seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pelajaran Malaysia dan banyak lagi harus turut serta membantu agensi agama ini. Secara umumnya, kita mengetahui bahawa generasi pada masa kini lebih tertarik dengan penggunaan media sosial seperti TikTok, Telegram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Ini kerana media sosial sangat mudah untuk diakses dari segi penggunaannya dan juga boleh ditonton daripada semua peringkat usia. Sehubungan dengan itu, kita berharap agar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang lebih dikenali sebagai JAKIM bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan seperti MCMC untuk membendung ataupun menghalang dari kemasukan video-video ataupun dakwah ataupun penyebaran berkaitan dengan Islam liberal di Malaysia. Ini kerana generasi pada masa kini adalah penentu generasi pada masa akan datang. Selain itu, pemantauan secara berkala dan tindakan penguasaan di bawah akta atau enactment kesalahan jenayah syariah oleh pihak berkuasa agama seperti sekiranya terbukti terdapat unsur-unsur penerbitan, penyiaran atau penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain berhubung fahaman itu, JAKIM juga boleh bekerjasama dengan Jabatan Mufti Negeri dan Jabatan Agama Islam memberi penerangan melalui siri penjelasan dalam seminar seperti forum berkaitan akidah. Pendedahan bahawa fahaman liberalisme dan plurisme agama melalui media baharu dan penyiaran seperti siaran kutubah serta rancangan-rancangan agama melalui forum perdana Halayak Islam dan Anda Muskil yang disiarkan melalui TV serta rancangan lain yang turut diterbitkan, disiar
melalui radio stesen nasional kerajaan. Kementerian Hal Ehwal Islam juga turut melaksanakan muzakarah pakar sidang media bulat bengkel bersama agensi peringkat persekutuan dan negeri bagi berkongsi input secara mencari solusi untuk menangani masalah penularan ajaran ini. Ini kerana platform media sosial adalah sangat penting pada masa kini kerana generasi pada masa kini lebih masa menghadap ataupun menelaah media sosial berbanding dengan menghadiri kuliah-kuliah agama. Sehubungan dengan itu, kita amat menitik beratkan agar agensi-agensi kerajaan memantau dengan lebih ketat terhadap media sosial supaya tidak memesongkan akidah generasi pada masa kini ataupun akidah umat Islam di Malaysia secara amnya dari terus sesat ataupun terpesong. Agensi-agensi kerajaan dan juga badan-badan penguatkuasaan harus juga turun padang dan mencari maklumat ataupun sumber-sumber sekiranya terdapat ajaran sesat, Islam liberal dan mengambil tindakan yang sangat ketat dan sangat berat terhadap mereka. Jadi, sehubungan dengan itu, amat menitik beratkan berkaitan dengan isu Islam liberal tentang cara penyampaiannya di media sosial. Di antara cadangan lain untuk membasmi penyebaran Islam liberal ni adalah dengan memperkasakan Akta Rang Undang-Undang 355. Okey. Pindaan terakhir yang dilakukan adalah pada tahun 1984, iaitu telah melebihi 30 tahun. Akan tetapi kita perlu sedia maklum bahawa undang-undang tersebut bukanlah bersifat sempurna dan tidak dapat memenuhi tuntutan semasa. Sebagai contoh, kita ambil seorang wanita Muslim dan seorang lelaki bukan Muslim telah dituduh berhaluat dan dikenakan denda sebanyak RM1,000 saja. Pasangan tersebut telah membayar denda tersebut dan kita dapat lihat bahawa denda saja tidak memadai kerana objektif utama memberi denda adalah untuk memberi kesedaran. Akan tetapi kita dapat lihat kes-kes sebegini semakin berleluasa kerana denda yang dikenakan adalah sangat minimal. Oleh itu, sekiranya rang undang-undang ini akan diluluskan kelak, kita percaya dengan hukuman yang lebih berat seperti denda RM100,000, penjara sehingga 30 tahun dan 100 kali sebatang rotan boleh mencegah pemahaman Islam liberal ini daripada berleluasa. Sebagai kesimpulan, kita boleh ambil contoh, walaupun sudah terdapat ada badan kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan yang memantau penyebaran Islam liberal ini, kita kena mengakui bahawa usaha ini tidak akan berjaya sekiranya tidak mendapat kerjasama daripada individu ataupun orang-orang berseorangan. Apa yang penting adalah umat Islam dituntut untuk memahami ajaran Islam itu sendiri. Oleh itu, umat Islam dituntut untuk memahami Islam yang sebenar, kerana hanya dengan ilmu yang betul sahaja akan dapat membantu umat Islam daripada terus terpesong dengan akidah songsang ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.